nampak bawah ni. Kita tengok bawah ni. Siapa ada? Okey, ramai ada. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada tengah hari ini kita akan sambung discuss soalan percubaan negeri Kelantan, soalan esei nombor 9 dan juga kita akan discuss soalan 2 untuk kertas 3 percubaan negeri Kelantan. Jadi bila kita dah siap bincang, kita dah habislah cover perbincangan untuk trial negeri Kelantan. Jadi sekarang teacher nak tunjuk kepada soalan soalan untuk kertas 2. Okay. Nombor 9. Nombor 9 ni yang jawab ramai hilang markah. Kalau nombor 9A ni, sekejap saya tunjuk soalan. Nombor 9A, rasanya yang pilih soalan nombor 9 ni 9A2. Yang ini ni memang tak ada yang betul. Semua tak dapat markah 5. Jadi kita tengok kenapa tak dapat markah 5. Okey, tengok kepada soalan. Rajah 9.1 menunjukkan sebahagian Keratan Akbar mengenai jumlah penduduk Malaysia bagi tahun 2019. Okey, dikatakan jumlah penduduk Malaysia pada 2019 dianggarkan 32.6 juta. Penduduk Malaysia pada tahun ini dianggarkan berjumlah 32.6 juta orang, meningkat daripada 32.4 juta orang pada tahun lepas. Demikian menurut penerbitan Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2019. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, penduduk lelaki melebihi perempuan pada 2019 iaitu seramai 16.8 juta orang, manakala perempuan 15.8 juta. Okay. Jadi isunya kat sini dikatakan penduduk semakin bertambah berbanding dengan tahun lepas. Pertambahan populasi manusia menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara persekitaran daripada dimusnahkan. Banyak masalah yang berkaitan dengan persekitaran adalah akibat aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. Soalan 1. Bincangkan aktiviti manusia yang mengancam ekosistem tersebut. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang manusia lakukan yang akhirnya boleh mengancam ekosistem inilah. Jadi di sini antara aktiviti yang manusia ni buat adalah antaranya apabila dia melakukan aktiviti seperti penyahutanan. Apa maksud penyahutanan? Penebangan pokok secara besar-besaran. Jadi soalan ni sebenarnya markah dia 5 je. Jadi yang bahayanya bila markah 5, kita kena bagi penerangan yang lengkap. Contoh kan, macam P1 ni kan, aktiviti penyahutanan secara besar-besaran. Untuk apa? Untuk tujuan penempatan baru ataupun perindustrian. Jadi kalau kamu tak bagi, jadi kemungkinan besar kamu akan hilang markah lah. Itu bahaya. Sebab soalan ni, kita boleh buat soalan ni untuk yang jenis soalan yang banyak markah. Tapi sekarang kita telah limitkan markah dia kepada 5. Jadi skema dia pun mesti rigid. Selalunya akan jadi rigid. Sebab itulah nombor 9 ni sebenarnya dia adalah nombor yang konstruk dia adalah konstruk yang tinggi. Biasanya penilaian ataupun sintesis. Sekejap ada yang nak masuk lagi. Sebab itulah
kalau kamu tengok kepada soalan-soalan nombor 8 atau nombor 9, sebolehnya sebab nombor 9 ni kadang-kadang kamu macam sampai tahap kepada mengarang karangan bahasa Melayu. Pernah keluar soalan pasal, tak silap teacher, soalan 4R. Recycle, reduce, reuse, yang tu. Jadi sampai pelajar bagi sampai 3-4 muka surat. Tapi tak banyak pun markah yang dapat. Sebab itulah kena berhati-hati dengan soalan yang macam tu lah. Jadi esei ni kalau boleh, biar soalan tu kamu dah pernah tengok, kamu dah pernah jawab, kamu dah pernah tengok skema. Baru kamu akan tahu contoh-contoh skema ataupun jawapan yang macam mana soalan tu nak. Jadi kena berhati-hati sikit lah sebab memang soalan ni, siapa yang jawab soalan nombor 9 baru ni memang markah tak tinggi. Tapi kalau nombor 8 tu ramai, yang tak ramai jawab, tapi yang jawab dapat markah yang okey lah. Jadi antaranya aktiviti manusia tadi tu lah adalah penyahutanan. Okey, yang mana penerangan dia lagi, penyahutanan ni kalau kita nak buka lagi skema dia, tapi sebab skema ni dia markah dia sikit, sebab tu dia tak buka skema Tapi kalau dia markah 10, dia boleh buka lagi. Contohnya penyahutanan ni menyebabkan kurang akar pokok untuk mencengkam tanah. Jadi menyebabkan hakisan tanah berlaku. Tapi sebab dia hanya 5 markah, so skema dia pun jadi terhad. Okey, lepas tu lagi penggunaan tanah secara berlebihan untuk pertanian intensif. Pertanian intensif ni secara besar-besaran lah. Akibat pertambahan permintaan bekalan makanan. Kerana penduduk yang semakin bertambah, maka bekalan makanan, permintaan untuk bekalan makanan pun akan bertambah. Jadi sebab itulah kena ada penggunaan tanah lah untuk pertanian intensif. So tanah tu digunakan, diclearkan secara berlebihan. Lepas tu bila penduduk semakin bertambah, kita kena fikir cara nak meningkatkan hasil tanaman. Sebab itulah petani dia menggunakan racun atau baja secara berlebihan dalam pertanian untuk meningkatkan hasil tanaman. Lepas tu dia akan lalu menyebabkan pencemaran air ataupun eutrofikasi. Okey, lagi dia akan aktiviti perikanan. Sebab penduduk berlebihan, maka aktiviti perikanan pun akan jadi berlebihan. Kenapa? Kerana nak memenuhi permintaan yang meningkat untuk sumber makanan, protein. Lalu ini akan menyebabkan kepupusan sumber perikanan. Bila penduduk makin bertambah, mereka memerlukan bekalan tenaga elektrik yang makin bertambah. Jadi pembakaran bahan api fosil akan berlaku secara berlebihan untuk bekalan tenaga elektrik. Kemudian menyebabkan kesan rumah hijau. Kenapa? Kerana pembakaran bahan api fosil ni dia akan membebaskan gas-gas rumah hijau. Iaitu yang utamanya gas karbon dioksida. Jadi kat situ nampak tak dia dah skip dah skema yang membebaskan gas karbon dioksida kan. Sebab apa? Kerana markah soalan ni hanya 5 je, bukan 10. Sebab itulah kamu kena bagilah banyak jawapan. Sebab kita tak pasti yang mana yang akan dapat markah. Okey, menyebabkan kesan rumah hijau atau pemanasan global atau pencemaran udara. Lepas tu aktiviti cari gali sumber mineral, sumber yang tidak boleh diperbaharui meningkat. Menyebabkan kehabisan sumber. Ini semua sebab apa? Kerana bilangan penduduk yang makin bertambah, maka sumber-sumber pun kita kena cari gali secara berlebihan. Lepas itu lagi bila penduduk semakin bertambah, maka pembuangan bahan domestik meningkat. Pencemaran. Menyebabkan pencemaran air, udara ataupun boleh menyebabkan pencemaran terma. Kalau pencemaran terma ni dia lebih kepada air panas yang dibebaskan ke dalam air sungai lah. Okey, so mana-mana 5 yang ni rasanya tak ramai pun dapat full mark ni. Tak adalah aku rasa. So kena tengok betul-betul skema, kena tengok betul-betul soalan. Soalan bagaimana? Sebab dia kata pertambahan populasi manusia. Okey. Untuk soalan yang kedua, yang ini memang yang jawab soalan nombor 9 semua dapat kosong untuk yang ni. Terangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk mempelbagaikan pengeluaran makanan akibat pertambahan penduduk Malaysia. Usaha-usaha untuk mempelbagaikan, bukan untuk memperbanyakkan. Jadi yang kamu jawab
kultur tisu lah, kamu jawab semua tu untuk itu yang nak memperbanyakkan. Jadi kalau yang mempelbagaikan ni, contoh macam makan ulam-ulaman, lepas tu kalau protein tu kalau biasa kita makan ayam, kita buat makan protein yang sumber lain macam makan daging arnab. Ada dalam buku teks kompor, boleh tengok Untuk soalan yang tu, bagaimana dia nak mempelbagaikan pengeluaran makanan, maka jawapannya, ini jawapannya. Memang tak ada yang bagi jawapan ni. Pertama, menggalakkan pemakanan ulang bagi menggantikan sayuran. Okey, terangkanlah. Bila terangkan, sorry nak fakta bersama dengan huraian. Jadi huraikan. Bagaimana? Okey, ulam tu ialah daun-daun segar atau buah-buahan, bahagian lain tumbuhan yang dimakan mentah. Ulam ni dia kaya dengan mineral, vitamin, serat. Contoh ulam macam pegaga, kacang potong, petai. Lagi, mempelbagaikan sumber protein. Maksudnya bukanlah semata-mata kita makan daging ayam je kan, ayam je. Tapi kita pelbagaikan sumber protein dengan makan daging burung puyuh, daging burung unta, ikan air tawar, daging arnab. Macam daging arnab ni dia kaya protein dan lemak tetapi dia rendah kolesterol. Lagi daging burung unta pula kaya dengan nutrien dan protein dan kurang lemak. Protein ikan air tawar pula mudah dicernakan, perkembangan badan yang sihat. Selain daripada tu, antara cara dia lagi dengan menggalakkan pemakanan cendawan. Mempunyai protein, vitamin, mineral, unsur surat yang tinggi, kos pengeluarannya rendah sebab cendawan ni kita tanam menggunakan sistem pertanian je. Seperti jerami, hampas kelapa. Contoh macam cendawan shiitake dapat meningkatkan keimunan badan. Maka dia pun 5. Maka dia 5. Jadi kalau sebelum ni kita tengok soalan-soalan SPM nombor 9 tu biasanya 9A 10, 9B 10. Tapi sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kita dah nampak ada pattern baru, pattern lain sikit lah di mana dah mula ada pecahan. Kadang-kadang 5, 5, 10. Kenapa? Sebab kita nak bagi peluang kepada pelajar dapatkan markah yang paling maksimum lah. Kalau satu soalan tu markah dia 10, kalau tak boleh jawab terus hilang 10 kan. Tapi kalau kita pecah 5, 5, 10, ada yang dapat jawab. Macam tu lah maksudnya. Jadi sekarang ni bukan dah trend 10-10, tapi mungkin kita nampak dengan macam style ni lah 5-5-10. Ataupun kalau keluar 10-10 pun tak mustahil juga. Just prepare je. Okay, next. Okay, soalan 9B. Okey, yang ni dah pernah keluar dah ni. Yang ni soalan mirip kepada tak salah teacher soalan SPM 2017 ke 2016. Teacher pun dah lupa. Rajah 9.2 menunjukkan aktiviti pembakaran jerami padi. Okey, gambar. Kemudian berdasarkan Rajah 9.2, bincangkan fenomena yang mungkin terjadi akibat pembakaran jerami padi tersebut. So kalau kita tengok ni, pembakaran ni dia akan membebaskan habuk, jelaga, asap kan, yang akan menyebabkan fenomena jerebu. Yang mana biasa kan tahun-tahun sebelum ni bila Sumatera dia buat pembakaran hutan kan, akhirnya Malaysia akan kena juga jerebu kan. Macam itulah konsep dia. Jadi bila kita nak, dia dah beritahu kamu dah nak bincangkan fenomena tu berdasarkan isu-isu. Pertama, jumlah zarah-zarah terampai di udara meningkat. Bagaimana jumlah itu meningkat? Apa kesan dia? Lepas tu fenomena ni beri kesan. Dah bila berlaku jerebu, penglihatan, kadar penglihatan tu dah berkurang dah. Menjejaskan penglihatan manusia kan. Jadi boleh menyebabkan kemalangan lah. Kemalangan antaranya. Lepas tu kalau untuk tumbuhan pula, habuk-habuk tu dia akan menyumbatkan liang stoma. Jadi dia akan menyebabkan kadar fotosintesis akan berkurang. Kenapa? Kerana gas CO2 yang meresap masuk tu dah berkurang dah. Lagi
Apa usaha-usaha untuk mengelakkan pembakaran jerami padi berleluasa? Kalau usaha-usaha ni senang je, antaranya wajib adalah penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan mendendakan orang yang buat pembakaran terbuka ni. Lepas tu lagi, buat konsep kempen. Boleh buat kempen. Apa lagi? Boleh buat 4R. Jadi benda tu je. Tapi yang paling senang, penguatkuasaan undang-undang. Lepas tu kempen. Itu yang basic lah. Jadi kita tengok apa skema dia. Okay. Fenomena tersebut ialah jerebu. Satu markah. Okay. Untuk P1, akibat daripada habuk, asap, kabut, jelaga, asbut. Asap dan habuk kan. Jika udara tak bergerak, kering, cuaca panas. Jika tiada hujan untuk menghilangkan zarah terampai. Ini kenapa zarah-zarah terampai di udara meningkat? Kerana habuk, akibat daripada habuk, asap daripada pembakaran jerami tadi. Kenapa meningkat? Kerana cuaca panas dan tiada hujan untuk menghilangkan zarah terampai. Ini menyebabkan gas karbon dioksida meningkat di udara, menyebabkan pencemaran udara. Yang ini kalau untuk bahagian ni lah. Untuk yang nombor 2 pula, ditanya tentang kesan kepada manusia dan tumbuhan. Untuk manusia, dia akan mengurangkan jarak penglihatan, lalu menyebabkan kemalangan lalu lintas. Kemudian kesihatan manusia terganggu. Lepas tu bila ada jerebu, ada asap, kita akan jadi batuk, sukar nak bernafas, kerengsaan mata, bronkitis, asma, konjungtivitis. Untuk tumbuhan pula, zarah asap ni dia akan menyumbat liang stoma ataupun habuk kan, menyumbat liang stoma, menghalang pertukaran gas pada daun. Gas apa? Gas oksigen dan gas karbon dioksida lah. Kadar fotosintesis berkurang, mengurangkan hasil tanaman. Kenapa CO2? Kerana nak kaitkan dengan fotosintesis. So bila kadar fotosintesis berkurang, kurangnya glukosa yang dihasilkan, maka pertumbuhan pokok akan berkurang, jadi hasil tanaman akan berkurang. K7 ni. Dan ini akan mengurangkan pendapatan petani. Kemudian apa usaha? Yang paling senang, penguatkuasaan undang-undang. Lepas tu jerami tadi kita bagi jadi makanan ternakan lah, bagi pada lembu kan. Diubah menjadi baju kompos ke, baju organik ke, makanan ternakan ke. Lepas tu pendidikan mengenai pengurusan sumber, pengurusan kelestarian tanaman padi. Kemudian kempen 4R. Kita semula seperti lidi jadikan penyapu, sumber pellet jadi bahan bakar, produk sumber pellet bahan bakar, produk kraftangan diproses. Sumber pellet bahan bakar, produk kraftangan diproses menjadi produk pembungkusan terbiodegradasi. Jadi biasanya dia asingkanlah pendidikan 1 markah, kempen 1 markah. Kalau jenis yang tak banyak sangat poin kita nak bagi kan, kadang-kadang dia slash kempen dengan pendidikan. Jadi ada lagi tak? Jadi syarat dia wajib ada jerebu. Itu wajib ada. Dan mana-mana 3 daripada setiap aspek. Jadi habislah, kita dah siap bincang. Kita dah selesai bincang untuk soalan esei untuk Raya Negeri Kelantan. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Rashika geleng kepala je. Ada je, tak ada. Tak ada.